Okey, masa dah 26 minit. Okey, kita teruskanlah Okey, topik yang baru hari ni iaitu bidang pembelajaran 9.3, okey, Polymer. Okey, ada buku catatan tak tu? Okey, semua orang ada buku catatan? Okey, cikgu minta kamu catat Okey, jangan terlampau bergantung sangat dengan rakaman ni. Okey. Okey, catat tu penting. Okey, okey, ini adalah topik yang terakhir bagi bab 9, okey, 9.3 iaitu polimer. Okey, standard pembelajaran pada hari ini okey ada 4, okey, iaitu 9.3.1 menerangkan polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey, 9.3.2 menerangkan proses pempolimeran dan penambahan. Okey. Okey, kemudian 93.3 okey, berkomunikasi dengan ciri dan proses pembalkunan. Okey, getah. Okey, 9.3.4 menjana idea tentang teknologi terkini berasaskan getah. Okey, sekarang ada 3 gambar tu. Okey. Boleh tak kamu bagi pendapat kamu lah. Kalau cikgu sebut polimer tu kita merujuk yang mana? Okey, katakan yang cecair ni. Okey, cecair pembersih tingkap ni ialah A. Okey, yang ini ialah pipe. Okey, pipe penghubung. Okey. Okey, ini B. Okey, ini adalah C. Okey, CD. Okey, compact disc lah. Sekarang ramai dah tak pakai CD dah. Okey, okey. Yang mana satu agaknya kalau cikgu cakap yang mana satu adalah polimer? Okey, A, B dan C. Boleh respon tak dalam chat? A, B dan C. Okey, yang lain? Kita ada 10 orang dalam ni. Okey, betul. Okey, kalau kita tengok, okey, ketiga-tiga ni kita boleh kategorikan sebagai polimer. Okey, bagus. Mana kamu ada pengetahuan asas. Okey, pengenalan. Okey, bila kita sebut polimer, okey, polimer ni ialah molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil Okey, biasanya kalau molekul besar ni kita panggil dia sebagai polimer. Okey, kalau gabungan unit molekul kecil ni kita panggil dia monomer. Okey, jadi yang ni cikgu dah sebut tadi, unit kecil iaitu monomer. Okey, kalau kita tengok kat sini, polimer boleh dibahagikan kepada dua jenis. Satu ialah polimer semula jadi. Okey, maknanya polimer semula jadi tu memang dah ada lah dekat permukaan bumi ni. Okey. Okey, kemudian ada satu lagi ialah polimer sintetik. Okey, jadi mana kamu kena faham tentang kata kunci sintetik tu. Sintetik ni biasanya kita merujuk kepada hasil ciptaan manusia. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, biasanya kalau kita tengok contoh polimer semula jadi dan polimer sintetik ni, okey, kalau kita tengok polimer semula jadi biasanya kita merujuk kepada getah, daripada pokok getah lah. Okey, kalau polimer sintetik ni hasil daripada ciptaan manusia ni, okey, biasanya kita merujuk kepada plastik, plastik, okey. Itu antara contoh. Tapi banyak contoh lain lagi. Yang cikgu cakap tu adalah salah satu contoh. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok proses tadi, okey, ini adalah polimer, satu rantaian yang panjang. Okey, ini adalah monomer-monomer yang tidak diikat lagi. Okey, jadi monomer nak menjadi polimer, kita kenali dia sebagai proses pempolimeran. Okey, setakat ni boleh ikut?
Okey. Okey, jadi kadang-kadang monomer ni tak semestinya satu jenis. Dia ada pelbagai jenis. Mungkin ada ada dua, ada tiga, ada empat. Okey, banyak jenis monomer-monomer yang boleh dicantumkan untuk menjadi polimer. Okey, ini adalah monomer. Okey, nampak monomer ni tiada rantaian. Okey. Okey, jadi bila dicantum panjang dia akan jadi satu rantaian polimer. Okey, setakat ni boleh ikut? Faham? Okey. Ada apa-apa nak tanya? Okey. Cikgu rasa simple. Dia tak ada masalah sangat. Okey, kita tengok contoh polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey, kita tengok jenis polimer. Polimer semula jadi biasanya wujud secara semula jadi yang dihasilkan daripada benda-benda hidup. Okey, contoh, okey, protein, telur. Okey, monomer dia ialah asid amino. Okey, biasanya kalau kita katakan asid amino ni yang paling ringkas lah. Macam contoh, manusia kalau nak makan, tubuh badan manusia nak ambil protein sepenuhnya tak boleh. Dia perlu diuraikan dulu menjadi bentuk yang paling ringkas dahulu, iaitu asid amino. Okey. Okey, kanji pun sama. Okey, agak-agak kalau nama kanji yang lain apa agaknya? Okey, boleh type kat ruang chat apa nama lain bagi kanji atau beras tu. Okey, apa nama lain dia? Okey, 7 kelas makanan utama kan. Kita dah pernah belajar dulu. Masa di menengah rendah. Okey, apa nak agak-agaknya nama-nama lain daripada kanji tu? Bagi atau beras ni. Glukos. Okey, yang lain? Tak berapa tepat Hidayah. Salah tu. Okey, yang lain? Cuba ingat balik 7 kelas makanan. Apa contoh dia? Kalau cikgu cakap beras lah. Beras, mi dan sebagainya tu, dia tu semua apa tu? Nama lain lah. Okey, nama biasa kita dengar kanji lah. Starch Starch dalam bahasa Inggeris. Okey. Okey, ada lagi. Okey, beras ni nama lain dia apa? Okey, karbohidrat. Okey, karbohidrat. Okey, itu adalah salah satu contoh polimer semula jadi. Okey, jadi biasanya pembinaan glukos ni dia lebih kepada monomer. Okey, yang selalu diambil direct terus daripada tubuh badan. Okey, tu antara contoh. Itu sebabnya kalau macam kita nak tenaga yang cepat, okey, kita nak tenaga yang cepat, kita tak boleh lah macam contoh kalau katakan kita nak bersukan, contoh, kita tak boleh lah ambil lemak. Nasi lemak. Okey, kalau kita ambil nasi lemak tu, kita tahu nasi lemak tu ialah polimer semula jadi. Jadi dia perlu diuraikan oleh tubuh badan kita menjadi glukos. Glukos tu yang baru boleh diambil oleh tubuh badan manusia sebagai sumber tenaga lah. Okey, faham ni? Okey, so Hidayah jangan tulis glukos. Okey. Glukos, glukosa adalah nama yang sama lah. Okey. Selulosa. Okey, selulosa ni kalau cikgu sebut selulosa ni dia merujuk kepada pembinaan apa tu? Boleh respon? Kalau cikgu sebut selulosa, dia merujuk kepada apa? Boleh respon? Kalau cikgu cakap selulosa lah. Okey, tumbuhan. Betul. Adila, dekat bahagian yang mana tu Adila? Okey, bahagian mana? Tumbuhan tu besar. Okey, bahagian mananya? Okey, sebab kita bila berada di tingkatan 4 dan tingkatan 5, kita tak boleh bagi umum. Okey, kita kena spesifik sikit. Okey, selulosa. Okey, pernah belajar sel kan? Betul? Cikgu bagi clue tu, sel. Bahagian yang paling luar sekali. Membrane sel tu.
pada tumbuhan. Apa dia, bahagian apa tu yang mengandungi selulosa? Dinding sel tumbuhan. Betul? Dinding sel tumbuhan atau dinding sel, okey, yang paling luar sekali. Okey, daun tu besar sangat tu Syazmi. Okey, jadi yang paling besar sekali ialah dinding sel. Jadi dinding sel ni dibina daripada selulosa. Tapi kamu kena ingat kadang-kadang bila dia pergi dekat yeast, yeast pula pun ada juga dinding sel tapi tidak dibina daripada selulosa. Okey, dia dibina daripada kitin. Tu antara contoh-contohnya. Okey, bila kamu dengar je dinding sel ni, okey, jadi jangan hanya merujuk pada tumbuhan. Okey, dia boleh pergi kepada fungi dan sebagainya. Okey? Okey, setakat ni boleh faham? Okey. Okey, kemudian getah asli, ni senang. Okey, semua orang pernah tengok. Siapa tak pernah tengok getah lagi? Pernah tengok tak getah asli? Dulu cikgu kalau pelajar-pelajar bandar tu memang logik lah dia tak pernah tengok getah asli ni. Okey. Pernah tengok tak getah asli? Boleh respon kat cikgu? Siapa tak pernah dalam seumur hidup dia tengok getah asli? Dekat kampung-kampung kita panggil getah apa tu? Getah apa kita panggil? Kalau yang dalam cawan tu kita panggil apa tu? Getah apa tu? Cepat. Anak-anak jelai. Scrub. Getah scrub. Kalau pernah dulu orang panggil getah lantun, betul? Betul ke tak betul tu? Betul ke tak? Okey, getah lantun kan. Biasa dulu kalau zaman-zaman datuk, arwah datuk cikgu tu, kalau orang yang suka buat getah lantun ni atau getah scrub ni, jenis yang letak asid, lepas tu tunggu susu getah tu turun ke cawan kemudian beku. Biasanya kualiti dia agak rendah sedikit lah. Okey, biasanya kalau orang dulu-dulu dia suka buat getah keping, dalam bentuk kepingan. Okey. Okey, jadi apa yang kita nak tengok kat sini sebenarnya getah asli ni monomer dia ialah isoprena. Okey, faham tak ni? Okey, maksud dia macam ni. Protein ni ialah kompleks. Okey, yang paling orang kata paling panjang, dia punya rantaian yang sangat panjang. Okey, kompleks tu. Okey, jadi dibina daripada cantuman asid amino. Jadi mana asid amino campur asid amino campur asid amino campur asid amino, dia menjadi protein. Okey, faham? Jelas? Okey, itu ialah polimer semula jadi. Okey, kalau kita tengok polimer sintetik pula, okey, polimer sintetik ni biasanya ialah buatan manusia. Okey, dihasilkan daripada gabungan bahan-bahan kimia. Okey, contoh polyethena, okey, adalah gabungan monomer ethena. Mana campuran ethena campur ethena akhirnya menjadi polyethena. Okey, kemudian perspek. Okey, perspek ialah metil metakrilat. Okey, PVC. Okey, ini ramai orang pernah dengar PVC tapi masuk PVC ramai tak tahu Okey, jadi PVC ni nama lain dia ialah polyvinyl chloride. Okey, mana ada komponen klorin dalam tu. Okey. Okey, jadi gabungan monomer dia ialah vinyl chloride. Okey, getah sintetik iaitu neoprena. Okey, getah sintetik ni biasanya diperbuat daripada sumber petroleum. Faham tu? Okey, kita sebut je petroleum biasanya adalah untuk mencipta salah satu ialah getah sintetik. Okey, jadi ni antara contoh-contoh lah. Okey, kalau kamu nak tengok. Okey, tapi cikgu rasa kena ingat contoh ni. Okey, dapat 1-2 contoh kamu ingat, itu adalah yang terbaik. Okey, proses pempolimeran dan penyahpolimeran. Okey, kalau kita tengok takrifan pempolimeran, proses penggabungan monomer-monomer untuk membentuk satu molekul berantai panjang yang dikenali sebagai polimer.
Okey. Macam mana yang cikgu cakapkan tadi lah. Monomer-monomer ni boleh sama jenis atau berlainan jenis kalau cikgu nak jadikan dia polimer. Dua-dua boleh ke atau salah satu? Sama jenis ke, berlainan jenis ke, atau macam mana? Kalau cikgu cakap pempolimeran ni dijalankan, kalau cikgu nak jadikan satu polimer yang panjang, boleh tak daripada monomer jenis yang sama atau daripada monomer jenis yang berlainan? Yang mana satu proses ni? Atau kedua-duanya boleh? Mana tu satu jawapan dia? Okey, A sama jenis, B berlainan jenis. Okey, yang kedua pempolimeran ni boleh daripada sama jenis atau berlainan jenis. Okey, yang mana satu? Okey, Zalika dah sebut sama jenis monomer. Sama jenis. Alisa. Okey, jawapan dia kedua-dua boleh. Okey, sama jenis atau berlainan jenis boleh menghasilkan proses pempolimeran. Okey, mana monomer yang sama atau monomer yang berlainan. Okey, boleh menghasilkan pempolimeran. Okey, faham? Okey, jelas tak ni? Jelas? Okey, jadi bila kalau keluar dalam soalan menganalisis tu, kamu kena ingatlah pempolimeran tu boleh satu jenis saja atau campuran pelbagai jenis monomer. Okey, kemudian terdapat dua jenis proses pempolimeran. Okey, satu kita kenali dia sebagai pempolimeran penambahan. Okey, kamu tengok kata kunci dia ialah penambahan. Okey, dan satu lagi ialah pempolimeran kondensasi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pempolimeran penambahan ni? Okey, pempolimeran penambahan merupakan proses pempolimeran apabila monomer digabungkan untuk membentuk polimer tanpa hasil sampingan, okey, seperti air. Okey, itu yang dimaksudkan dengan pempolimeran penambahan. Okey. Jadi yang ni yang cikgu cakap tadilah. Okey. Monomer yang sama boleh, monomer yang berlainan pun boleh bercantum menjadi polimer. Okey. Okey, contoh pempolimeran penambahan ialah monomer-monomer tak tepu seperti monomer yang mempunyai ikatan ganda 2. Ni ikatan ganda 2 ni. Okey. Okey, nampak tak kerja cikgu tu? Okey, ni ikatan ganda 2. Okey, nampak tak? Okey, nampak tak? Okey, jadi yang ini ialah ikatan ganda 2. Okey. Okey, antara dua atom karbon digabungkan bersama. Okey, contoh monomer yang mempunyai ikatan ganda 2 atom karbon adalah etena. Okey, jadi polyethena lah. Akhirnya bila dia bergabung, dia menjadi polyethena. Okey, daripada sini menjadi bentuk sini. Jadi, proses ni kita kenali dia sebagai pempolimeran penambahan. Okey. Okey, kita tengok pula takrif penyah polimeran. Okey. Okey, lawan kepada pempolimeran. Okey, apa yang kamu nampak kat situ? Okey, daripada gambar ni. Ni tadi satu rantaian panjang. Bila melalui proses penyah polimeran, dia menjadi monomer semula. Okey, apa yang kamu faham tentang gambar rajah ni? Cikgu letakkan gambar rajah tu. Apa yang kamu faham? Apa yang kamu boleh tafsirkan? Boleh respon kat dalam chat? Okey, bagus Zalika. Boleh diuraikan. Okey, boleh menjadi monomer semula. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, rantai polimer dapat ditukarkan kembali menjadi monomer yang asal atau monomer yang lebih kecil melalui proses penyah polimeran. Okey, penyah ni makna kita putuskan ikatan tadilah. Okey, menjadi polimer monomer semula. Okey. Okey, setakat ni boleh ikut pempolimeran dan penyah polimeran.
Okey. Cikgu rasa tak susah, agak mudah je topik ni. Okey. Okey. Jadi kalau kamu tengok daripada proses, okey, gambar rajah ni, kamu tengok kat sini. Ni proses penyah polimeran. Okey, jadi yang kecil-kecil ni ialah kita punya monomer lah. Okey, ni pun sama nampak ni. Okey, dia bila dia bercantum, kita panggil dia pempolimeran. Okey. Okey, ada pergerakan tak pada kamu punya meat tu? Ada nampak tak benda tu bergerak? Ada tak? Okey. Okey, sekarang jelas macam mana berlakunya proses penyah polimeran dan pempolimeran. Okey. Okey, kalau macam contoh cikgu ambil plastik, cikgu bakar tu. Itu proses apa tu? Lepas tu plastik tu jadi cair. Proses apa tu agaknya? Pempolimeran ke penyah polimeran? Okey, betul. Bagus. Maknanya dia akan putus kepada bentuk-bentuk yang lain. Okey, monomer yang lain. Okey. Jadi saya harap kamu jelas jangan risau. Sebenarnya terma atau ayat tu nampak macam susah tapi tak susah mana pun, agak senang saja. Okey? Okey, kita tengok getah asli. Okey, getah asli nama lain dia apa agaknya? Cepat. Apa nama lain bagi getah asli? Okey, bagus. Latex. Okey, jadi mana kalau kita nak sebut getah asli pun boleh, kita nak sebut latex pun boleh. Tapi kadang-kadang kalau kita pergi kepada peringkat tinggi, okey, bila kita sebut latex ni tak semestinya merujuk kepada pokok getah. Okey, kadang-kadang dia pada getah-getah yang lain. Okey, macam contohlah, kamu pernah tak terpegang ada pokok bila keluar macam satu cecair warna putih tu, dia akan rasa melekit. Pernah tak? Lepas tu bila lama-lama dia kena kat baju kita, dia akan jadi berwarna hitam. Pernah tak berlaku tu? Itu pun juga adalah latex, tapi tak semestinya daripada pokok getah. Okey, boleh Okey, jadi ini adalah pokok getah. Okey, ini adalah cara penorehan. Okey, jadi kat sini kamu tengok, okey, ini adalah getah yang telah beku. Okey, biasanya dalam cawan ni letak apa tu? Asid ke letak alkali? Cepat. Letak asid ke letak alkali tu? Kalau kita nak cairkan susu getah, kita kena letak apa? Bagus, pandai. Maknanya pernah pergilah ni. Jadi kalau kita nak kekal jadi susu, kita letak alkali. Okey, nanti kita akan belajar kenapa kita perlu letakkan asid, kenapa kita perlu letakkan alkali. Okey, jadi ada nama lain bagi pokok getah ialah Hevia brasiliensis. Okey, maknanya pokok ni kebanyakannya berasal daripada Brazil. Saya masukkan jugalah sebab elemen merentas kurikulum tu kamu kena tahu juga. Okey, jadi mana kebanyakannya asal pokok getah ni adalah daripada Brazil. Tahu tak negara Brazil tu kat mana? Siapa tak tahu apa negara Brazil ni terkenal dengan apa ni? Negara Brazil ni terkenal dengan apa? Selalu kita dengar Brazil ni apa yang famous dia? Selalu. Pasukan apa tu? Boleh respon tak kat cikgu? Bila cikgu sebut Brazil ni dekat benua mana? Dekat benua mana? Tahu tak? Benua Afrika Syazmi. Nanti kita check benua Afrika. Betul ke tak betul? Okey, dia ialah dekat Amerika, benua Amerika Selatan. Okey, atas tu Amerika Utara tu yang kita panggil apa tu lah. Ketua polis dunia tu lah.
Polis dunia tu USA kan, Amerika. Amerika dia dekat Amerika Utara. Kita ni kalau kita cerita pasal Brazil ni adalah di Amerika Selatan. Okey. Okey Syazmin, bukan Afrika. Afrika tu apa tu? Ghana, Cameroon, Afrika Utara, okey, Guinea, tu semuanya adalah Afrika. Okey. Okey, jadi cikgu rasa okey kan? Kalau cerita pelajar-pelajar jelai ni kalau pasal getah tak ada masalah. Pernah tengok. Okey, jadi kalau kita tengok getah asli, okey, polimer semula jadi yang diperolehi daripada pokok getah Hevea brasiliensis. Okey, jadi monomer bagi getah asli ialah isoprene. Okey. Kadang-kadang ada orang panggil juga isoprena. Okey, itu ialah monomer. Jadi isoprena ni bila bergabung dia akan menjadi polimer. Okey, jadi kita tengok apa yang ada pada ciri-ciri getah asli ni. Okey, yang pertama kenyal. Okey, yang kedua melekit bila dipanaskan. Pernah alami tak? Kamu pernah tengok tak getah rubber band yang getah selalu orang ikat bekal makanan ni. Bila kita jemur dekat panas, kita tengok dia boleh cair, betul? Betul ke tak betul? Kalau kita biarkan lama, dia akan jadi rapuh. Okay, itu adalah getah asli. Tapi dalam bentuk polimer. Okay, melekit bila dipanaskan. Okay. Kemudian tidak tahan haba. Okay, takat lebur rendah. Ingat je, kalau tak tahan haba ni mestilah takat lebur rendah. Kalau tahan haba, takat lebur dia tinggi. Okay. Okey, tidak telap udara. Okey, penebat elektrik yang baik, lembut. Okey, dan tidak mengkonduksikan elektrik, haba atau penebat haba. Okey. Jelas ni Okey, ini ada macam cantuman sikit. Okey, tidak mengkonduksikan elektrik, haba atau penebat haba. Okey. Okey, perubahan ciri-ciri getah asli boleh berlaku bila ada cecair-cecair tertentu bertindak balas pada latex atau getah asli tersebut lah. Okey, contoh asid sebagaimana yang cikgu dah maklumkan tadi, asid. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, asid ni pH berapa tu? Cikgu dah ajar belum ni pH ni? Cikgu-cikgu kamu yang lepas-lepas dah ajar belum? Atau saya dah ajar belum tu? pH berapa tu asid? Biasa kita nak tengok asid atau alkali ni biasanya kita gunakan kertas apa tu? Kertas litmus kan? Litmus biru atau merah. Okey, jadi mana kita rendamkan tu mesti dua-dua sekali. Okey. Okey, cikgu nak tanya, asid pH berapa? Ada siapa nak respon? Okey. Okey, Dayah hanya satu saja ke kita punya pH? Asid? 1 hingga 5. Okey. Okey, jawapan dia ialah kalau yang terbaik ialah pH 1 hingga 6 lah. Kalau kadang-kadang cikgu cakap 6.9 tu dah yang paling baik sekali lah. Okey, dalam keadaan asid, kalau pH 1 tu ialah asid kuat. Kalau pH 6.96 ni kita dah panggil dia sebagai asid lemah. Okey, setakat ni boleh ikut? Okey, kalau cikgu cakap neutral, pH berapa tu? Bagus, Adila. pH 7. Okey, betul. Okey, kalau cikgu cakap alkali, pH berapa? Berapa tu? Okey, betul. 8 hingga 14. Ingat je. Okey, kalau cikgu tanya 8 dengan 14 tu, mana alkali yang paling kuat? Sama dengan asid. Dia ada sifat kakisan juga. Ingat alkali ni alkali juga ada sifat mengakis. Tidak semestinya asid. Okey, betul.
Jadi pH 14 tu adalah pH yang paling kuat bagi alkali. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga. Okey, satu lagi ialah kita tambahkan bahan yang lain, okey, iaitu penambahan sulfur. Okey, jadi sulfur ni biasanya digunakan untuk membuat untuk memperbaiki sifat-sifat getah. Okey, jadi itu yang sebab kita panggil dia sebagai proses pemvalkunan. Okey, faham ni? Okey, proses pemvalkunan. Okey, jadi ini adalah contoh penambahbaikan bagi sifat-sifat getah yang lemah tadi. Okey, itu ciri-ciri perubahan dia. Okey, kita tengok tindakan asid ke atas latex. Okey, kita tengok tindakan asid ke atas latex. Okey, yang pertama sekali sebelum cikgu nak cerita pasal tindakan asid ni, kamu kena ingat Okey, jadi getah ni dia ada satu lapisan bahagian luar ni kita panggil dia membran protein. Okey, di luar membran ni ada banyak cas-cas negatif. Okey, dalam membran protein ni baru ada rantai polimer getah. Okey, jadi kalau label ni kamu kena hafal. Selalu keluar dalam exam SPM lah. Okey, dia akan label, dia minta kamu labelkan ini apa, cas apa yang berada di luar molekul getah dan sebagainya. Okey, jadi apa yang kita boleh katakan kat sini? Polimer getah yang berantai diselaputi oleh lapisan membran protein yang bercas negatif pada permukaan luarnya. Ini menyebabkan zarah-zarah getah bercas negatif. Okey, jadi kalau katakan kedua-dua molekul getah ni dia bercas negatif antara satu sama lain, apa yang akan berlaku? Okey, dia menolak antara satu sama lain ke atau dia menarik antara satu sama lain? Boleh respon kat cikgu tak? Kalau cas lah, kamu dah belajar kan cas statik dulu kan, elektrik. Dah ada jawapan kat situ. Cas yang sama ni menolak atau menarik antara satu sama lain? Boleh respon? Okey, betul. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia repel. Okey, R-E-P-E-L. Repel. Menolak antara satu sama lain. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, cas-cas negatif yang sama menyebabkan zarah getah saling menolak antara satu sama lain dan mengakibatkan latex kekal dalam bentuk cecair. Okey, faham ni? Okey, jadi itu sebabnya kita tengok kalau dia kekal dalam bentuk cecair tu maknanya bahagian luar tu banyak lagi cas-cas negatif. Jadi bila cas negatif ni masih banyak lagi, dia akan menolak antara satu sama lain. Okey, kita tengok asid. Okey, asid ni untuk pengetahuan kamu, ia membekalkan cas positif. Cikgu ulang sekali lagi. Asid, tujuan dia punya cas yang dibekalkan ialah cas positif. Okey, kalau cas positif tu cikgu tuangkan pada getah, apa akan berlaku pada cas negatif pada bahagian luar membran protein? Apa akan jadi? Positif dan negatif berjumpa antara satu sama lain. Apa akan jadi? Dia menarik ke atau dia meneutralkan? Boleh respon? Negatif akan menarik cas positif. Lepas tu cas positif dan negatif ni akan dineutralkan. Kalau masuk neutral ni, apa maksud dia? Apa akan berlaku bila dah neutral tu? Luar membran tu ada cas lagi atau tidak? Boleh respon kat cikgu? Kalau dah tak ada, apa akan berlaku agak-agaknya? Apa ramalan kamu? Kalau dah tak ada cas tu, apa akan berlaku pada membran
protein getah ni? Apa akan berlaku? Cuba kamu gambarkan. Tadi dia charge negatif. Okey, tak bercantum sebab menolak antara satu sama lain. Tapi sekarang ni charge sudah tak ada. Okey, apa akan berlaku agaknya? Keras. Okey, lain. Sebelum jadi keras, apa dia buat dulu? Sebelum dia keras. Betul, cikgu tak kata salah. Okey, cikgu lebih suka prefer ayat dia Syazmi. Okey, dia bergumpal atau membeku lah. Okey. Okey, cikgu nak tanyalah. Okey, agak-agak apa akan berlaku? Okey, betul. Cikgu tak kata salah keras tu. Betul. Okey. Jadi apa yang akan berlaku? Okey, dah tak ada charge lah. Molekul antara molekul ni akan berlaku apa tu? Apa akan berlaku agaknya? Okey, dia akan berlanggar antara satu sama lain. Faham tak tu? Okey, jadi bila berlanggar antara satu sama lain, ini menyebabkan membran itu pecah. Okey, faham? Jadi akhirnya dia dapatlah bahagian dalam tu. Okey, rantai polimer getah. Akhirnya dia bercantum, membeku. Okey, boleh ni. Okey, kamu boleh tengok dekat situ gambar proses bagi pembekuan getah. Okey. Faham? Asid bekalkan cas apa? Asid bekalkan cas apa? Membran getah bekalkan cas apa? Membran. Okey, protein getah bahagian luar tu dia membekalkan cas apa tu? Negatif. Okey. Negatif, kamu boleh tengok situ dah. Sebenarnya dah ada jawapan tu. Okey. Okey, setakat ni faham tak proses tu? Okey, jadi yang cikgu tengok tadi kamu faham lah. Okey, asid, okey, bekalkan cas positif, kemudian neutralkan. Okey, jadi kedua-dua molekul getah ni dah tak ada lagi dia punya charge sebab telah dineutralkan. Akhirnya berlanggar antara satu sama lain. Membran protein ini pecah dan akhirnya menjadi rantai polimer getah yang bergumpal. Okey, faham Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ada apa-apa nak tanya? Kamu boleh tanya cikgu. Jangan senyap je. Kalau tak faham, cakap tak faham. Okey, boleh? Semua orang boleh tak ni? Kita belajar tadi apa? Polimer, monomer, pempolimeran, penyah polimeran, contoh polimer, semula jadi, contoh polimer sintetik. Lepas tu kita tengok pempolimeran penambahan. Okey, kemudian kita ada juga sentuh sikit tadi pempolimeran kondensasi. Okey, itu antara contoh-contoh yang kita belajar tadilah secara ringkas. Okey. Okey, yang ni tolong ingat ni gambar ni. Memang kadang-kadang selalu keluar dalam exam Okey, proses pembekuan latex susu getah secara eksperimen atau industri. Kalau kita tengok kat sini. Okey, jadi asid ethanoik lazimnya digunakan untuk menggumpalkan latex dalam penghasilan getah beku. Okey, jadi nama lain kadang-kadang kita boleh panggil asid ethanoik ni ialah cuka. Okey, biasanya kalau dekat kampung panggil apa tu? Campur cuka getah kan? Betul tak? Betul tak betul ni? Cikgu generasi 80-an, 80-an, 70-an macam tu. Betul tak? Kan kalau orang nak beku kan mesti letak cuka kan. Lepas tu bila lembu lalu, cuka tu kena kat badan lembu, menggelupas kulit lembu kan sebab asid dia kuat. Okey? Okey, kemudian biasanya getah beku ini dihasilkan kurang berbau busuk. Okey, kenapa dia kurang berbau busuk? Sebab dia tindak balas secara direct daripada apa tu? Daripada cuka dan juga
getah. Okey, jadi kalau kita tengok getah ni biasanya jarang berbau. Betul? Setuju tak? Kalau getah ni kita letak cuka, dia jarang berbau. Berbanding kalau getah, okey, kalau katakan susu getah tu cikgu biarkan, dia boleh beku tak? Tanpa letak asid. Boleh beku tak? Boleh respon? Agak-agak lah. Siapa yang area-area kepis ni kan getah kan? Getah ke atau sawit? Kawasan-kawasan kita banyak getah kan? Sawit ada lah, bukan kata tak ada. Ada. Okey. Berbau tak? Kuat tak bau? Bau memang ada. Tapi kuat tak bau dia? Kalau katakan kita terus letak cuka getah tu dengan latex tadi. Kurang bau kan? Kalau kita biarkan, dia boleh beku tak? Susu getah tu boleh beku sendiri tak? Boleh tak? Cepat. Tak. Setuju ke? Rasanya boleh beku sendiri tak? Kalau susu getah tu lah. Okay, kita anggapkan tak ada air hujan lah. Mana satu ni? Tak ke boleh ni? Okey. Jawapan dia boleh. Okey. Susu getah yang beku sendiri tu dengan susu getah kita campur cuka tu, mana yang menghasilkan bau yang kuat? Yang mana satu? Cepat yang orang cakap boleh ni. Yang keras sendiri. Agak-agak kenapa ya? Kenapa yang keras sendiri tu, yang kita tak letak cuka tu, dia hasilkan bau yang lebih busuk berbanding yang satu lagi tu? Kenapa agaknya? Ada siapa-siapa nak tanya tak? Dia sama juga dengan tindak balas dalam mulut kita tu. Apa yang menyebabkan dia busuk? Mikroorganisma. Okey, faham tu? Jelas? Jelas tak ni? Okey, berbau busuk ni sebenarnya macam badan kita lah. Kita dah mandi petang, kita rasa badan kita berbau. Okey, kenapa sebab dia bau? Sebab apa? Tindak balas bakteria atau mikroorganisma pada tubuh badan manusia. Itu yang menyebabkan penghasilan bau. Macam mulut kita lah. Kan, mulut kita kalau kita tak gosok gigi, okay, keadaan asid tu banyak, okay, akhirnya dia akan menghasilkan bau. Okay, hasil daripada tindak balas mikroorganisma. Okay, ingat. Okay, itu sebabnya kalau kita tengok, okay, tidak letak cuka pun boleh menjadi beku. Okay, letak cuka memanglah kita tahu dia akan membekukan latex. Okay, faham ni? Itu soalan cepu emas tu. Okay, dia nak tengok kamu faham atau tidak. Sebab apa? Mikroorganisma atau bakteria ni dia akan menghasilkan banyak cas positif. Itu sebabnya getah tu boleh atau latex tu boleh beku. Okay? Jadi jangan gunakan ayat beku jugalah. Kita boleh katakan sebagai gumpalan latex. Okey, kita tengok proses pembekuan latex. Okey, susu getah secara semula jadi. Okey, latex juga boleh membeku atau bergumpal tanpa diletakkan asid. Sebab kita tahu asid ni adalah sumber cas positif kita. Ini adalah kerana bakteria menghasilkan asid lalu menetralkan cas negatif. Okey, ingat bakteria ni dia menghasilkan cas positif. Okey. Jadi akhirnya dia akan menetralkan cas negatif yang ada pada getah. Okey, akhirnya permukaan membran protein getah tu akan menjadi neutral. Okey, yang ni yang cikgu dah sebut tadi lah. Saya rasa kamu faham lah tu. Okey, ini adalah proses penggumpalan latex. Okey, kamu tengok kat sini. Okey, ada air. Okey, ada partikel getah. Okey, ada cas negatif kat bahagian luar. Okey, jadi bila ada cas tu, dia akan menolak antara satu sama lain. Okey, jadi kemudian kita letakkanlah asid. Okey, jadi dia akan neutralkan permukaan ni.
tak ada lagi cas, berlanggar antara satu sama lain. Jadi molekul membran protein akan pecah. Jadi partikel getah ni akan bercantum antara satu sama lain. Jadi bukan hafal lah, fahamkan je proses penggumpalan latex. Kita tengok pula tindakan alkali. Tadi kita tengok asid bekalkan cas positif. Agak-agak alkali ni bekalkan cas apa tu? Boleh respon tak? Lawan dia lah. Cas apa agak dibekalkan oleh alkali? Bagus. Maknanya kamu dah faham lah. Mestilah lawan dia. Kalau alkali tu, dia mesti membekalkan cas negatif. Kenapa agaknya kita kena bekalkan, kita kena letak alkali pada latex tu? Kenapa agaknya? Kita nak kekalkan sifat cecair getah tersebut kan? Masa proses kita letakkan alkali tu, berlaku tak penghasilan cas positif? Berlaku tak proses penghasilan cas positif? Susu getah yang kita tak letak apa-apa tu, kita hanya letak alkali saja. Dia ada menghasilkan cas positif atau tidak? Boleh respon? Zalika kata tak. Yang lain? Jawapan dia ada ada. Sebab apa? Selagi dia adalah organik, susu getah ni organik. Jadi dia mesti melalui proses tindak balas bersama mikroorganisma. Jadi mikroorganisma tu akan mengeluarkan cas positif. Jadi tugas alkali ni dia akan meneutralkan cas-cas yang dihasilkan oleh mikroorganisma. Jadi maknanya akhirnya apa akan berlaku? Dia akan kekalkan sifat latex tersebut dalam keadaan cecair. Faham? Jelas? Jadi tujuan alkali tu nak letak sebab apa? Dia tahu membran tu dia akan menghasilkan cas positif hasil daripada tindak balas mikroorganisma. Faham ni? Jelas? Ada apa-apa nak tanya? Sekarang dah faham jelas tindak balas alkali tu macam mana, tindak balas asid tu macam mana. Jangan risau, mudah saja. Cuma yang kalau dalam bentuk ni kamu kena hafal lukisan molekul getah. Yang lain sebenarnya kamu boleh fikirkan sendiri. Kita tengok proses pembalkunan getah. Tadi kita dah kenalkan pembalkunan getah tadi. Kita kena letak apa sebenarnya? Proses pembalkunan ni. Boleh respon dalam chat. Bermula dengan huruf S. Kena letak apa tu? Bagus. Penambahan sulfur. Sekarang tengok video ni. Vulcanization of rubber. Now, natural rubber is soft, sticky, and has less tensile strength. Now, to make the natural rubber more strong, tough, and elastic, it is vulcanized. Charles Goodyear discovered the process of converting natural rubber to more strong and elastic form and called the process vulcanization. Let me explain you how it is done. Natural rubber is mixed with 3 to 5% sulfur and is heated at 100 to 150 degrees Celsius. It forms cross-linking of cis-1 4-polypropene chains through disulfide bonds, SS.
Wide range of physical properties of rubber can be obtained by controlling the amount of sulfur in the process of vulcanization. Rubber made with 20 to 30% sulfur is hard. 3 to 10% sulfur is little harder and is used in making tires. Low sulfur rubber is made with 1 to 3% of sulfur and is used in making rubber bands. Structure of vulcanized rubber is given under cross-linked polymers. Okey. Okey, apa yang kamu faham daripada video tadi? Okey, cerita tu tadi menceritakan tentang pemvalkunan getah. Okey, apa yang kamu faham? Cikgu letak elemen EMK kat sini. Kita gunakan bahasa Inggeris dalam penyampaian ilmu. Okey, apa yang kamu faham? Apa kata kunci yang kamu faham kat situ tadi? Boleh respon kat cikgu? Okey, boleh respon kat cikgu? Apa yang kamu faham bila kamu tengok video tu tadi? Okey, ada satu kata kunci yang sangat baik tadi. Jelas tadi. Okey, kuat dan elastik. Okey. Betul, cikgu kata tak adalah kata salah tu. Okey, lain-lain yang paling penting. Tambangan sulfur untuk menjadikan tayar. Okey, boleh. Okey. Okey, sebenarnya macam ni lah. Okey, kalau kamu tengok video tadi, dia ada cakap kata kunci dia ialah cross linkage. Okey, cross linkage. Okey, jadi cikgu tuliskan ni dalam bahasa Inggeris Cross linkage. Okey. Cross linkage. Okey, itu dalam bahasa Inggeris lah. Okey. Okey, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia rangkai silang. Okey. Okey, setakat ni faham? Sulfur tu akan membakalkan rangkai silang pada getah asli tersebut. Okey. Jadi bila ada rangkai silang ni, okey, macam contoh tadi kalau kita dengar tadi, okey, kalau dia letak 20 ke 50% dia boleh jadi tayar, kalau letak 2 ke 5% dia boleh jadi rubber band. Okey. Jadi itu menunjukkan apa tu? Sulfur ni tujuan dia untuk membekalkan apa sebenarnya? Boleh respon kat cikgu tak? Apa tujuannya? Okey, kalau cikgu letak tadi, kalau katakan macam Zalika cakap tadi, cikgu letak sulfur. Jadi sulfur tu berapa banyak cikgu nak letakkan supaya dia menjadi produk untuk kita gunakan produk tu untuk menghasilkan tayar? Berapa banyak? Kita letak dia sikit ke kita letak banyak? Kalau kita nak jadikan dia tayar. Okey, bagus. Maknanya banyak. Okey, kalau kita nak jadikan dia rubber band, kita letak banyak ke kita letak sikit? Sikit, bagus. Okey. Sekarang kamu faham tak dia punya hubungan tu, sulfur ni? Faham tak? Okey, dia akan membentuk rangkai silang. Okey, inilah kita panggil dia rangkai silang. Bila wujudnya rangkai silang kat sini, inilah kita panggil getah ni telah diperbaiki sifat-sifat yang lemah tadi. Okey, jadi makna rangkai silang tu telah memperbaiki sifat-sifat yang lemah yang ada pada getah asli. Faham tak tu? Okey, jadi dia bergantung kepada jumlah sulfur yang dicampurkan lah. Okey, makna kalau kita campur sulfur tu sedikit, rangkai silang kita sikit ke banyak? Mesti sikit, betul? Kalau cikgu letak terlampau banyak, jadi rangkai silang cikgu akan jadi bertambah banyak. Okey. Okey, bagi cikgu tadi contoh-contoh sifat getah asli tadi. Apa contoh dia?
Ada satu kelemahan dia tadi. Banyak kelemahan lah, bukan satu je. Apa salah satu kelemahan yang ada pada getah tadi? Getah asli. Okey, bagus. Lembut, tak tahan haba. Jadi kalau katakan kita dah letak banyak rangkai silang tu, dia tahan haba atau tidak? Okey, tahan. Okey, jadi rangkai silang tu yang akan mengubah sifat getah. Okey, faham? Okey, proses apa nama dia tadi? Pembalkunan. Okey, pembalkunan. Dia akan hasilkan apa? Getah terbalkan. Okey, jadi dengar ayat-ayat tu Okey. Vulcanization of rubber. Now, natural rubber. Okey, kita tengok apa yang dimasukkan dengan proses pembalkunan. Proses penghasilan rangkai silang. Okey, tadi itulah kita panggil cross linkage tadi. Okey, rangkai silang sulfur. Okey, terbentuk antara molekul getah dengan sulfur. Ini akan menghasilkan getah terbalkan. Okey, proses latex dicampurkan dengan sulfur, kemudian dipanaskan sehingga 140 ke 169 darjah Celsius. Okey, akhirnya pempolimeran akan berlaku. Jadi kat sini penampahan rangkai silang akan berlaku pada getah. Okey, jadi kalau kita tengok bentuk macam ni kamu tak jelas sangat, kamu boleh tengok kat sini. Ni struktur asal. Okey, ni adalah ruang-ruang kosong. Okey. Siapa pernah main apa masa zaman cikgu budak-budak dulu, kalau katakan dekat pokok getah tu cikgu akan tarik tarik getah tu sebelum nak kita nak tore tu kita akan tarik, lepas tu getah tu kita kumpul-kumpul dia akan jadi macam bentuk bola. Siapa pernah buat tu? Siapa pernah buat? Tak. Rugi tu. Tu dulu orang panggil bola bola kadang-kadang kita buat tu macam bola rounders tu. Okey, tu kita tarik sampai kat pokok, kita cantumkan semua tu, akhir dia boleh menjadi bentuk bola. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok bila bola tu kalau kita baling dia melantun kuat ke melantun lemah? Lantunan dia lemah ke atau kuat? Lemah. Are you sure? Cikgu tak campur apa-apa lagi. Getah tu. Nanti siapa yang berpeluang tu cubalah buat. Tu zaman orang lama dululah. Okey. Okey, jadi lantunan dia kuat sebab apa? Dia sifat dia kenyal. Faham? Faham atau tidak? Okey, sifat dia sangat kenyal. Bayangkanlah kat sini tak ada ruang, tak ada ikatan kat sini. Jadi dia melantun-lantun lah. Itu sebabnya kalau kamu cuba kamu bayangkan. Kalau katakan kereta cikgu daripada Seremban nak pergi ke Jelai, cikgu gunakan getah asli. Agak-agak cikgu keluar daripada kereta tu macam mana agaknya? Bergegar tak kan? Bergegar atau tidak? Lepas tu apa akan terjadi pada tayar cikgu tu? Kalau katakan kita tak letak langsung sulfur, apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Okey, dua permukaan yang berbeza dia akan menghasilkan geseran, betul? Geseran tu akan menghasilkan apa? Haba, betul? Kamu rasa apa akan berlaku pada getah cikgu tu? Kalau katakan tayar kereta cikgu tu menggunakan getah asli. Terbakar, cair, bagus. Mana kamu dah faham lah. Mana dia akan ada sifat terbakar, dia ada sifat cair. Jadi agaknya kalau berlakunya kerap geseran tu, cikgu rasa cikgu akan sampai ke sekolah dengan hanya tinggal sport rim je lah. Rim kereta je lah. Tayar semua dah hilang sebab dah melekat atas tar. Faham? Jelas? Okey, itu sifat kelemahan dia kat sini. Tapi bila kita dah letak sulfur, rangkai silang yang banyak ni, jadi mudah tak dia nak kenyal?
Mudah tak dia melantun? Ada kereta cikgu akan melantun tak kalau kita letak, sebab katakan tayar tu kita dah letak banyak sulfur? Dia tak akan melantun lagi. Dia akan melantun. Tapi lantunan tu tak sekenyal getah asli. Faham? Okay, faham tak ni? Okay, saya rasa kalau cikgu bawa tu agak getah asli, bergegar-gegar agak kepala otak cikgu pun akan bergegar. Okay, sebab lantunan, kekenyalan getah tu. Okay. Kalau tak percaya cakap cikgu lagi, saya tak tahulah sebab kamu ni generasi moden kan. Dulu zaman juga ada satu lagi selain daripada cikgu kopek getah yang getah tu lah, getah yang dah beku pada kulit pokok tu. Satu lagi cikgu pernah gumpalkan rubber band tu, ikat atas kertas, lepas tu ikat banyak-banyak, akhirnya dia berjadi macam bola. Pernah buat tak? Pernah tak? Oh, tak pernah. Ni semua zaman orang orang generasi baru lah kan. Dia banyak kepada handphone. Okey, teknologi. Okey, jadi tu kalau kamu tengok kat situ, kalau getah tu, kalau kita baling dia melantun sangat kuat. Okey, cubalah. Itu antara permainan-permainan orang lama dululah. Okey? Okey, faham ni? Proses pemvakunan ialah proses mencampurkan sulfur, memperbaiki struktur getah. Okey, getah tadi. Okey. Akhirnya dia akan menjadi getah tervulkan. Fungsi sulfur ialah membekalkan rangkai silang pada getah. Okey, faham? Jelas? Okey, jadi kalau kita tengok, ni adalah sifat-sifat getah tervulkan. Nampak dia telah menjadi sifat yang lebih baik daripada getah asli. Apa yang menyebabkan dia jadi lebih baik? Boleh respon kat cikgu tak? Apa yang menyebabkan getah asli tu menjadi lebih baik? Cikgu minta tolong pelajar cikgu yang lepas dulu dia tersilap. Dia kata getah tervulkan ni ialah getah sintetik. Ini bukan getah sintetik. Getah sintetik ingat je dia diperbuat daripada, apa cikgu cakap tadi? Getah sintetik diperbuat daripada apa? Petroleum. Okey, bahan daripada petroleum. Okey, jadi jangan buat silap kat sini. Getah tervulkan ni cikgu boleh katakan dia adalah getah yang mengalami penambahbaikan. Okey, dengan meletakkan sulfur. Okey? Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, rangkai silang yang terbentuk antara molekul getah dengan sulfur menyebabkan rantai polimer getah tidak mudah menggelungsur. Okey, kalau kamu tengok dalam sifat pepejal pun sama jugalah. Okey, dia ada ruang-ruang kosong tu, bila macam besi kalau kita ketuk-ketuk dia akan jadi apa tu? Besi kalau kita ketuk dia akan jadi apa? Lepeh, betul? Itu masuk apa tu? Kalau lepeh tu masuk dia apa? Keboleh tempaan. Okey, faham ni? Okey, jadi maknanya kalau kat situ ada ruang-ruang kosong. Okey, jadi akhirnya kalau kita tengok akan adalah sifat-sifat lemah yang ada pada getah tadi yang tidak boleh digunakan oleh manusia. Jadi bila kita letakkan sedikit sulfur pada getah tersebut, okey, jadi dia telah mengubah suai sifat getah. Jadi antara contoh-contoh kita boleh tengok ni, dia lebih kenyal, keras, tahan haba, tidak mudah teroksida. Ni yang cikgu cakap ni, kalau getah lama-lama kalau kita biarkan dekat panas, dia akan jadi rapuh. Okay, lepas tu dia akan lebih kenyal. Okay, penembat elektrik yang baik. Okay, tidak telap cecair dan udara. Dan tidak bertindak balas dengan asid dan alkali. Okay, faham ni? Jelas? Okay, ada apa-apa nak tanya? Okay, yang lain ni? Okey kat ni, yang senyap lah, yang respon tu alhamdulillah lah, yang lain ni. Okey yang lain ni. Cikgu harap tak ada masalah lah. Okey. Okey, kita tengok teknologi terkini berasaskan getah. Okey, biasanya kalau kita ceritakan pasal teknologi ni,
Okey, ada dua badan lah. Dua badan. Satu ialah Stesen Penyelidikan RRIM. Okey, Lembaga Getah Malaysia ni. Ini penyelidikan lah. Okey, jadi dia akan buat banyak inovasi berkaitan dengan getah. Daripada menanam sampailah ke produk-produk yang tertentu. Okey, jadi penyelidikan dan pembangunan dalam teknologi kejuruteraan genetik dan polimer berasaskan getah semakin maju. Kita tengok getah asli dan getah sintetik mempunyai ciri khusus yang tersendiri. Okey, jadi kebanyakan orang sekarang ni lebih suka menggunakan getah sintetik, okey, berbanding getah asli. Okey, kemudian melalui ciri khusus, okey, ini akan menghasilkan produk-produk tertentu. Ingat, ciri akan menentukan penghasilan produk. Okey, kalau katakan getah tadi tak ada ciri-ciri yang baik, mana dia tidak boleh menghasilkan ciri produk yang banyak. Okey, kalau kita dah perbaiki, okey, dengan meletakkan sulfur dan sebagainya, jadi produk tu boleh digunakan dengan lebih efektif lagi. Okey, faham ni? Ini tak perlu nak ingat sangat lah. Ingat je, lembaga stesen penyelidikan getah, okey, yang kalau cikgu tengok kat sini, dia ada kat Sungai Buloh. Okey, kawasan dulu dirancangkan Sungai Buloh tu sebagai rubber city lah. Okey, bandar berasaskan getah, tapi tak tahulah, dah tak terjadi lagi dah. Okey, kalau kita tengok perangkaan getah bulanan, kalau kita tengok kat sini, ini cikgu ambil yang tahun April tahun 2020. Ini adalah negara-negara yang mengeksport, kita eksport getah kita kat negara utama dia China, okey, Taiwan, Iran, Amerika Syarikat dan juga Jerman. Okey. Ini hasil-hasil produk dan sebagainya. Okey, kebanyakan yang selalu produk daripada negara kita ni adalah sarung tangan getah. Itu sebabnya kalau kita tengok Malaysia ni sarung tangan getah. Sarung tangan getah ni antara pengeluar yang terbesar di dunia lah. Okey, itu antara contoh lah. Okey, kalau kamu nak tengok, okey. Okey, dan sebagainya. Okey, kamu boleh tengok balik dalam dalam apa ni? Dalam website RRIM tadi pun boleh. Okey, kamu type je apa teknologi getah terkini pun macam-macam akan keluar. Okey, salin soalan. Okey, dah tak lama lagi kita nak masuk sekolah. Okey, jadi tolong pastikan semua latihan yang cikgu bagi dalam kelas PDPR tu dibuat dan disiapkan. Lepas ni cikgu nak kumpulkan buku tu untuk tanda. Okey, dan satu lagi, tolong siapkan PBD, pentaksiran bilik darjah. Okey, jadi tolong siaplah awal-awal. Jadi cikgu tak nak nanti bila ada berlaku sesuatu nanti, kita tak tahu. Okey, jadi kamu tertinggal dan sebagainya. Okey, nanti orang lain ambil alih ke apa sebagainya, jadi dah susah dah. Okey. Okey, dah siap dah yang pertama ni. Okey, respon. Saya nak cikgu ada 11 orang dalam ni. Okey, yang lain tadi ramai masuk. Agak cikgu lah rasa lain lah. Jelai ni masalah dia cikgu rasa lain. Okey. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, boleh respon kalau dah siap. Okey, saya harap semua dah siap. Okey, seperti biasa, okey, kita nak ada soalan tak? Ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya dengan cikgu tentang topik ni? Okey, jadi kita tinggal lagi bab 10, 11 dan 12.
Okay, ada apa-apa soalan tak? Nak tanya? Jadi minggu depan dah cuti, tapi cikgu tengoklah macam mana. Cikgu rasa kalau cuti ni cikgu nak, pagi tadi cikgu ada buat teknik menjawab soalan esei. Okay, jadi nanti cikgu share kan, tapi saya nak mengajar dekat kamu jugalah. Okay. Okay. Jadi kamu kena ingat lah, kena belajar balik. Okay, jadi cikgu nak share dengan kamu, nak ajar kamu tentang teknik menjawab soalan esei. Itu penting. Okay, kelas kita hari ni. Okay, 1 sampai 5. Mana kedudukan dia? 1 tak faham, 5 sangat faham. Okay, mana kedudukan kamu? Berapa nilai dia? Okay, cikgu nak tengok kat ruang chat tu. Kefahaman kamu tahap mana? Tak apa, jangan takut. Saya nak tengok je. Okey, yang ni sendiri cikgu harap jangan follow lah. Seorang letak 4, semua letak 4. Okey, jadi tak ada apa-apa lagi daripada cikgu. Okey, tolong siapkan PBD kamu. Okey, lepas ni cikgu akan masukkan juga PBD 9. Sebenarnya cikgu dah penilaian bilik darjah tu. Okey, soalan tu dah sampai PBD 8. Kalau tak silap cikgu lah, PBD 8. Okey, siapa dah buat sampai PBD 8 dah? Okey, boleh respon sampai okey, Hidayah bagus. Alhamdulillah. Okey. Okey, yang lain? Boleh respon sampai PBD mana dah buat? Okey, Zalika 7. Syazmi, saya tu sampai PBD mana Syazmi? Okey, 8. Okey, bagus. Yang lain? Okey. Jangan tunggu last minute. Nanti last minute nanti kamu serabut je. Kelang kabut lah. Kalau kamu last minute mesti kelang kabutnya. Okey, yang lain? Kimi? Tak apa. Cikgu tak ada kata nak ambil tindakan je. Take your time. Tapi ambil lah masa cuti sekolah nanti tolong siapkan. Okey, 7. Rata-rata okey lah, bagus. Dah 7 sampai 8. Okey, yang lain? Okey, 7. Okey, jadi bagus. Siapa yang nak buat tu, bagus. Okey, jadi cikgu minta tolong study dulu. Jadi sebelum kamu nak jawab ni, jangan for the sake to complete your work. Semata-mata untuk nak siapkan kerja. Okey, ingat PBD kamu tu adalah markah. Okey, jadi kita tak tahu macam mana pentaksiran ni nanti kalau katakan kamu kumpulkan banyak markah yang rendah, jadi agak sukar kamu untuk dapatkan TP yang baik. Okey, TP yang terbaik berapa tu? 1 hingga 6. TP yang terbaik apa? 1 ke 6? 6. Jangan lupa tu. Kadang kalau saya tulis kan, kadang kamu tak tahu tak. Saya tulis TP 1. Kamu semua kata TP 1 yang baik. Okey, jadi tak ada apa lagi daripada cikgu. Terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir. Gerak-gerakkanlah kawan-kawan kita yang tak masuk kelas ni. Kita ada 23, betul? 23 kan? Ketua kelas ada tak dalam ni? Betul tak? Kita 23 orang kan? Okey. Jadi saya harap biarlah ramai. Okey. Jadi kalau cikgu tengok nanti kalau kelas ramai yang tak ada, kita akan pecahkan kepada 2 grup lah. Grup yang ada masalah PDPR dan grup yang selalu masuk PDPR tu dia akan ada 2 grup. Okay, jadi siapa yang ada kat sini dia akan carry on je lah. Yang tak masuk tu nanti kita akan terpaksa buat cara yang lain. Jadi kita terpaksalah buat pembelajaran terbeza. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum.